Saudara dan saudari, bukan musuh yang harus kita takutkan, tetapi orang yang tidak mengenali musuh dan cara melawannya adalah lebih menakutkan. Sebelum itu, terima kasih buat penerajuk acara, barisan panel hakim, saudara dan saudari, Assalamualaikum buat kesemuanya. Bermula daripada penggunaan tenaga wap dan mesin pemprosesan, wujudnya tenaga elektrik, seterusnya digital dan automasi, akhirnya kita berada di dalam dunia yang mana manusia mampu berinteraksi dengan komputer hanya menggunakan sensor. Ya, ini yang kita katakan revolusi industri 4.0. Ibarat dua pasangan saling suka, hanya sekali pandang terus berumah tangga. Hadirin dan hadirat, menurut International Telecommunication Union, ITU, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, serangan security cyber adalah serangan yang berbentuk gangguan ataupun peperangan cyber yang dilakukan atas tujuan dan matlamat tertentu. Justru hadirin dan hadirat, kita melihat dunia berhadapan dengan serangan demi serangan cyber seiring dengan kemajuan dunia. Bermula daripada hanya Morris Worm 1992 sehinggalah retasan demi retasan yang cuba dilakukan oleh penjenayah maya dunia membawa kita kepada satu persoalan. Serangan security cyber suatu ancaman atau penambahbaikan? Hadirin dan hadirat, 1992, Amerika Syarikat dikejutkan dengan seekor cacing cyber yang mampu menyerang puluhan ribu sistem komputer. Morris Worm berjaya membazirkan 72 jam para peneliti untuk menghentikannya. Tahukah anda, Morris Worm yang dicipta oleh Robert Tappan Morris pada asalnya hanyalah untuk menunjukkan kelemahan sistem cyber sedia ada. Namun sayang, benar kata orang, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. US Government Accountability Office GAO menganggarkan kerugian mencecah 10 juta US dollar atas serangan tersebut. Tapi dengan kehadiran Morris Worm selaku virus terawal dunia, memberi tamparan hebat buat pakar-pakar keselamatan cyber akan kelemahan sistem cyber sedia ada. Menurut kasperskydaily.com, dengan kewujudan hanya satu pemula virus, mampu menghasilkan lebih daripada 5 sistem pertahanan cyber yang terkenal digunakan sehingga hari ini. Antaranya ialah Distributed Denial Service Attack, serangan halimunan, serangan exploit, brute force attack dan pelbagai lagi. Hadirin dan hadirat, benar ataupun tidak, dunia pada hari ini tidak mampu menjengah, apatah lagi bersaing dalam revolusi industri 4.0 sekiranya mereka tidak mengetahui kelemahan cyber sedia ada dan melakukan penambahbaikan terhadapnya dengan lebih awal. Nampaknya manusia perlu berterima kasih atas tamparan kasih sayang seekor cacing. Hadirin dan hadirat, dendam, penipuan dan politik mula menjadi motif di sebalik serangan cyber. Maka soalan saya, masih suatu penambahbaikan ataupun benar-benar ancaman buat negara? Ayuh kita sorot seketika jenayah cyber dunia. Menurut Center for Strategic and International Studies CSIS 2021, pada tahun 2006 sehingga 2013, pelbagai serangan cyber telah dilancarkan ke atas keselamatan beberapa buah negara. North Atlantic Treaty Organization NATO 2021 melaporkan sistem peluncuran roket NASA pernah diserang oleh hacker sehingga menyebabkan beberapa projek besar dunia terkendala. Pada tahun 2013, sistem IT Parlimen Inggeris turut diserang oleh hacker daripada Tiongkok sebab atas dasar masalah politik mereka. Belum cukup hebat lagi, data pesawat perang rahsia Jet F-35 Amerika Syarikat turut dicuri daripada China.
Hadirin dan hadirat, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Negara ini tidak boleh berdiam saja. Namun alhamdulillah, ada yang sedar mereka perlu bertindak segera. Beberapa buah negara sudah pun mempunyai unit pasukan khusus cyber bagi pertahanan keselamatan negara mereka. Antaranya ialah US Cyber Command di bawah US Strategic Command, NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, Australia Cyber Security Operations Center, China Blue Army dan pelbagai lagi. Hadirin dan hadirat, dengan serangan cyber yang bertubi-tubi ini, percayalah, setiap negara mampu menampai ruang-ruang kosong bagi mendepani IR 4.0. Tidak kisahlah IR 4, 5, 6, 7, 8 mahupun 9, kita dapat mendepaninya hanya sekiranya penambahbaikan dilakukan pada penambahan sumber manusia dan pada badan organisasi kerajaan yang akan bertindak dalam dimensi kelima, peperangan. Hadirin dan hadirat, dalam hal seperti ini saya selalu teringat akan kata-kata Napoleon Bonaparte. Tentera yang hebat adalah tentera yang sentiasa hidup dalam peperangan. Dua pilihan, sama ada diam membatu ataupun bangkit sediakan peluru. Dan negara-negara seharusnya tidak takut untuk terjatuh. Kerana apa? Kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah terjatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2004, akhbar berita harian melaporkan lebih daripada 8,000 kes serangan cyber berbentuk penipuan telah berlaku di Malaysia. Lantas, apa yang Malaysia lakukan? Menurut akhbar Sinar Harian 16 Mei 2022, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, pendidikan negara seharusnya mengeluarkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan berkualiti dalam mendepani IR 4.0. Maka, pendidikan berbentuk sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta digital diperkenalkan pada peringkat rendah sehinggalah peringkat tinggi. Hadirin dan hadirat, percayalah akan kata-kata saya. Negara yang akan menang dalam perlumbaan ini adalah negara yang melihat setiap serangan ini adalah cabaran dan teguran buat mereka. Maka, 3 perkara ini ditambah baik. Sistem IT sedia ada, penambahan sumber manusia dan badan-badan organisasi kerajaan, dan yang ketiga, pendidikan dalam negara. Hadirin dan hadirat, dalam mendepani dunia hari ini, kita sewajarnya lebih berani. Kerana apa? Kerana hanya yang gagah mampu berevolusi. Dan jangan sampai padi di tangan menjadi lalang, beras di rumah disambar helang, dan hanya kerana takut diserang, kita mati dalam perang. Assalamualaikum.